Antara paparan menarik hari ini, kerajaan peruntuk RM500 juta baik pulih projek kecil. Kerajaan pusat bakal tumbang selepas pilihan raya negeri. Kedah jadi kubu baru Perikatan Nasional. Ahmad Said disuruh PKR ukur baju di badan sendiri. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan kerajaan memperuntukkan sebanyak RM500 juta melalui inisiatif kemudahan rakyat sebagai salah satu usaha membantu orang ramai melalui penambahbaikan infrastruktur kecil awam. Beliau berkata IKR membolehkan rakyat memaklumkan secara terus mengenai keperluan projek infrastruktur kecil awam di kawasan kediaman masing-masing kepada Kementerian Ekonomi dengan kos projek tidak melebihi RM200,000. Melalui peruntukan tersebut, Rafizi berkata, IKR dijangka memanfaatkan sekurang-kurangnya 2,500 projek kemudahan rakyat di seluruh negara. Ia antaranya termasuk projek baru dan baik pulih kemudahan asas awam seperti tandas, surau atau lift yang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Memaksimalkan kepada permohonan-permohonan yang masuk akal, yang kecil-kecil lah, maksudnya yang RM50,000, RM60,000. So, we hope that dia akan memanfaatkan jauh lebih banyak daripada 2,500 projek lah. Dan dia juga bergantung pada tempat-tempat lah. Selalunya dia projek-projek baiki ni kadang-kadang 30-40 ribu pun ada, 50 ribu kan. So, insyaAllah we'll start with that. Kalau boleh kita doublekan, kalau on average dia lebih kurang 100,000 total projek. So you are looking at 5,000 projects throughout the country untuk tempoh 2-3 bulan inilah. Then we'll see pelaksanaan dia, sama ada kita boleh peruntukkan lagi untuk the next. Jelas Rafizi lagi, IKR merupakan bantuan kerajaan persekutuan dan bertujuan mendemokrasikan dana kerajaan dalam membiayai pelaksanaan projek infrastruktur kecil awam yang terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Pelaksanaan IKR juga jelas beliau bertujuan membantu kontraktor-kontraktor kecil seluruh negara yang mendapat manfaat daripada projek-projek terbabit. Kementerian Pendidikan komited dalam usaha memperkasakan penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah jenis kebahasaan Cina dan sekolah jenis kebahasaan Tamil. Menurut Fadila Siddiq, program tersebut akan dilaksanakan setiap 4 bulan. Program seperti ini akan dilaksanakan setiap 4 bulan ya. Betul. I quote you janji ya. Untuk memastikan juga proses pemugaran ini, pemugaran kekuatan bahasa Melayu ini seiring dengan perkembangan anak murid kita juga. Jadi sebab tu saya juga sambut cabaran dan minta juga cabaran itu dikembalikan dengan melihat kepada outputnya nanti adalah perkembangan dan penumbuhan bahasa Melayu di kalangan kanak-kanak ini selepas 4 bulan. Ya. Program yang berlangsung selama 2 hari bermula 9 Jun itu melibatkan seramai 200 guru daripada 57 buah sekolah vernacular di Kuala Lumpur dan 40 buah sekolah vernacular di 2 pejabat pendidikan daerah Petaling Utama dan Petaling Perdana. Program tersebut dianjurkan dan ditaja sepenuhnya oleh Majlis Bahasa Cina Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Selangor. Ia bertujuan mempertingkat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu dalam kalangan guru-guru dan murid-murid di SJKC dan SJKT. Terdahulu, Presiden Majlis Bahasa Cina Eddie Heng Hong Chai berkata, program itu merupakan titik permula untuk terus bekerjasama dengan KPM dalam usaha memberikan motivasi kepada guru-guru yang mengajar di sekolah vernacular. Sementara itu, ketika menjawab pemberita, Fadila berkata dia percaya tahap penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah vernacular semakin baik. Bukan sahaja program-program dan aktiviti tapi juga keputusan SPM baru ini yang telah menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang dalam penguasaan bahasa Melayu, peningkatan yang cukup ketara, dan kita harap prestasi ini dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Kerajaan akan terus memperkukuh jaringan perniagaan antara Malaysia dari pabrik di Turkiye dan mengalu-alukan syarikat-syarikat dari negara berkenaan untuk meneroka pelbagai peluang perdagangan di negara ini. Menerusi catatan di Facebooknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau telah menghadiri majlis makan malam
dan Dialog Anjuran Independent Industrialist and Businessmen Association sempena misi perdagangan yang terdiri daripada 41 syarikat dari Turkiye. Beliau berkata Turkiye kekal menjadi satu daripada gerakan dagangan penting Malaysia di rantau Asia Barat dan sehingga kini 6 projek pembuatan dengan pelaburan Republik itu telah dilaksanakan di negara ini melibatkan jumlah pelaburan bernilai 429.2 juta ringgit. Katanya, pada tahun 2022, Turkiye merupakan rakan dagangan ketiga terbesar Malaysia, destinasi ekspor terbesar dan sumber import ke-6 terbesar dalam kalangan negara Asia Barat dengan perdagangan dua hala berjumlah 20.25 bilion ringgit. Pada majlis itu, Anwar turut bertemu dengan Duta Republik Turkiye ke Malaysia, Imam Salim Yüksel dan Pengerusi Musaid Davud Altumbas dan Pengerusi Musaid Malaysia Sabriyat Dimsi. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Wakil Agensi Perbandangan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia serta Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menepis dakwaan Kerajaan Pusat pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang selepas pilihan raya negeri. Just to show that all these claims ni sebenarnya tidak berasas. And I think we will be able to prove that if anything, yang patut bimbang bukan PH, yang patut bimbang adalah PN. Because their fortress are not as safe as they claim. Tapi tak apalah, I'll keep the suspense. Tuan Ibrahim can say whatever, kerana logically, how can federal government fall after the state election? Macam mana? Undi tak percaya? Will not happen. Lompat parti? Cannot. The block a block of parties leaving kerajaan perpaduan, even then numerically quite difficult, because kalau katakanlah BN keluar, the government stays. Kalau katakanlah another big block keluar, the government stays. And it's just too numerically difficult. Rafizi yang juga Timbalan Presiden PKR berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man baru-baru ini yang dilaporkan berkata PRN kali ini amat unik dan boleh menggugat kerajaan pusat jika Perikatan Nasional mampu memperoleh kemenangan di 5 daripada 6 negeri yang akan mengadakan PRN. PRN yang berlangsung di 6 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Ditanya mengenai pembahagian kursi Dewan Undangan Negeri antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bagi menghadapi PRN berkenaan, Rafizi berkata setakat ini rundingannya hampir 98% selesai. Perikatan Nasional menang besar di Kedah dalam PRU 15 apabila meraih 14 daripada 15 kursi parlimen yang dipertandingkan. Ia membawa kepada tanggapan bahawa PN akan sekali lagi menang di negeri itu dalam PRN akan datang. Namun, Kedah memiliki sejarah mengalami perubahan pentadbiran. Sejak 2008, pengundi Kedah memberi kemenangan kepada 3 kerajaan berbeza iaitu Pakatan Rakyat, BN dan PH. Dalam PRU itu ada 14 kursi DUN di Kedah di mana PN meraih lebih daripada 60% undi. Nilai ambang yang sering digunakan parti politik bagi menentukan kursi tersebut sebagai sangat selamat. Ini bermakna hanya separuh daripada keseluruhan kursi DUN di Kedah sebagai sangat selamat untuk PN. Berbeza dengan Kelantan dengan lebih 2/3 kursi dalam kategori itu. Malah jumlah keseluruhan undi yang diraih PN di Kedah hanya 56%, berbeza dengan Terengganu dan Kelantan, di mana gabungan itu meraih hampir 2/3 undi. Dalam kata lain, dalam 3 negeri yang dikuasainya, PN memiliki takat sokongan paling lemah di Kedah. Ini mungkin dapat menjelaskan mengapa Kedah menjadi tumpuan bagi projek baru kerajaan dan kunjungan menteri sejak 6 bulan lalu. Kerajaan Persekutuan malah memutuskan untuk mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri Peringkat Kebangsaan di Alor Gajah pada Mei lalu. Menurut analisis Kini News Lab, perubahan undi sebanyak 14% dan corak keluar mengundi yang sama dengan PRN Johor 2022 memadai untuk PHBM merampas Kedah dengan majoriti muda. Pengerusi UMNO Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Said berkata, PKR sepatutnya mengambil kira pelbagai aspek termasuk kekuatan jentera dan jumlah penyokong serta ahli akal umbi dimiliki sebelum membuat desakan. Beliau berkata Parti Keadilan Rakyat perlu ukur baju di badan sendiri sebelum menuntut kerusi Dewan Undangan Negeri di Terengganu untuk bertanding pada pilihan raya negeri akan datang. Katanya PKR sepatutnya berlapang dada dengan keputusan agihan kerusi yang dicadangkan UMNO Negeri kepada pimpinan tertinggi di peringkat pusat untuk diputuskan Majlis Presiden. Kita kekuatan kita, berapa cawangan yang ada? Tanya, kekuatan kami ada berapa cawangan?
Beritahu kebenaran tokoh-tokoh siapa dia? Kita budak kita dah 15 tahun berkhidmat. PKR kata dia boleh menang tu kursi yang dia minta tu. Tak, dia base pada dia baca-bacaan dulu dia minta. Contohnya dia minta apa? Jabi. Kita kalah 55 undi. Dia kira dia ada 300 orang, dia masuk 300 orang dia boleh menang. Mana kali kira macam tu? Orang mana setuju tak? Kalau tak setuju, orang mana marah? Jangan kira 50 undi kalah kerana dia ada 300 orang, masuk 300 dia boleh menang. Tak boleh, formula tak betul. Nak semua. Tu kata jangan glamour nak je. Tu kekuatan dia tunjuk cawangan. Berapa cawangan dia ada? Berapa ahli dia ada? Kita ada 20 cawangan lebih di Bandar Kuala Terengganu. Beliau mengulas desakan jawatan PKR cabang Kuala Terengganu yang menuntut kerusi kawasan Dewan Undangan Negeri Bandar dikembalikan kepada partinya untuk meletakkan calon. Ketika program jelajah Nik Nazmi Nik Ahmad yang diadakan secara terbuka di pejabat PKR cabang Kuala Terengganu pada Ahad lalu, beberapa jawatan kuasa parti itu melahirkan kekecewaan sehingga sanggup mendakwa UMNO bersikap tamak kerana turut meletakkan calonnya bertanding di kerusi Dewan Bandar. Bagaimanapun, Nik Nazmi juga Naib Presiden PKR dilapor berkata, proses agihan kerusi antara Pakatan Harapan dan BN bagi menghadapi PRN dijangka selesai sebelum akhir bulan ini. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Deadline TV Malaysia dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.